Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung tajuk halaju. Minggu lepas kita dah belajar sesaran. Okay, kita belajar sesaran dan sesaran tu kita tulis dia sebagai S. Okay, simbol dia adalah S. Ada kat bawah ni. Baik, sesaran S. Okay, kita dah belajar minggu lepas. Okay, sesaran dia sama dengan and then ada masa dekat sebelah dia tu kan. Kita ada contoh dekat sini. Okay, tengok sini. S sama dengan T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2. Okay, kalau tak nampak cikgu besarkan sikit. Sesaran dipengaruhi oleh masa. Yang kita nak belajar hari ini adalah halaju. Dalam fizik, halaju adalah speed. Okay. Sesaran displacement, halaju, speed ke velocity halaju? Velocity. Yes, speed kelajuan kan. Velocity, halaju. Sebab tu ada V. Yes, betul. Okay. Halaju ditakrifkan sebagai kadar perubahan. Nampak ni perkara yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Sebab kadar perubahan. Bila kadar perubahan maksudnya ianya berkait rapat dengan pembezaan. Kadar perubahan inilah V halaju dengan dx. Ni adalah pembezaan untuk sesaran berkaitan dengan masa. Okay, so kita tengok. Hari ni kita ngam-ngamkan betul sampai pukul 12. So apa yang dapatnya? Muka surat 4, latihan dia banyak. So dia sempat habis. Okay, kita tengok contoh dia. Contoh dia kat sini. Dia bagi satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Kita kan, bab 9 ni semua garis lurus tau. Okay, so semua garis lurus. Benda senang je sebenarnya. Melalui satu titik tetap O pada masa T melalui O, sesaran S, zarah daripada O diberi oleh, okay, so ni kita punya sesaran lah. T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2. Dia suruh ungkapkan halaju dalam sebutan T, seterusnya laka graf halaju bagi gerakan zarah. Laka graf ni pun kita dah belajar minggu lepas. Kita dah belajar cara nak laka graf sesaran. Okay, berdasarkan masa. Untuk halaju ni pun kita akan laka berdasarkan masa juga. Okay, so kita tengok apa yang kita ada. Tengok penyelesaian dia, apa yang dia buat. Pembezaan dekat sini. Ini dah pembezaan. Okay, nampak ada beza kan? Macam mana cara kita nak beza? Siapa ingat? Bila kita nak bezakan. Okay, bila kita nak bezakan first kali, kita kena buat ds dulu. ds per dt. Kenapa s dengan dt? Sebab kiri s, kanan t. D ni adalah differentiation, pembezaan. Okay, so ds sama dengan dt, maksudnya kita bezakan dia. Okay, so first kali 3 bawa pergi depan. Okay, dia punya punca kuasa bawa pergi depan, so 3t. Lepas tu punca kuasa ni ditolak 1. Jadi kuasa 2. Next salin negatif dia. Okay, lepas tu kuasa yang ni kita bawa ke depan. Macam tadi 3 kita bawa depan kan, sekarang kita bawa pergi depan, dia akan jadi darab sebab depannya ada nombor. Tadi sini depannya tak ada nombor, sebenarnya dia ada nombor 1, sebab tu kita salin je terus. Okay, so depan ada 6, jadi 2 jadi 12. Okay, T salin balik, 2 tolak 1, 1 lah kuasa 1. Itu secara keseluruhannya macam mana cara nak buat pembezaan. Tahu bergabuk dah tu, lupa dah. Okay, so kita okay, jadi ni adalah hasil pembezaan dia. Hasil pembezaan ini dijadikan sebagai halaju. Okay, next. Dia kata ungkapkan halaju and then dia nak graf halaju masa. Graf halaju masa kita akan start dengan masa sifar sebab kita tahu dalam graf, okay, graf kita ada satah kates kan. So kita ada faksi yang sini. Kita ada sifar. Sifar ni sebagai titik awal selalunya. Okay, dia punya titik awalan kita panggil. Jadi kita start dengan sifar. Bila T sifar, okay, dia okay, halaju, kita anggap halaju dia sebagai sifar, maksudnya tiada pergerakan, dia stop and then dia baru nak bergerak. Okay, so halaju sifar, dia masukkan, dia akan dapat T sama dengan sifar ataupun 4. Jadi dia tanda. Okay, nampak dia tanda kat sini. T dia sifar dengan 4. Okay, so sifar dengan 4. Kemudian dia cari titik minimum. Okay, dia cari titik minimum sebab takkanlah halaju dia mendatar. Kalau mendatar maksudnya dia tiada halaju. So sebab tu dia cari titik minimum. Titik minimum macam mana dia cari? Dia just tambahkan jarak ni, dia bahagi 2.
Okay, dia bahagikan 2, dia dapat T2. Ni T2. So dia tahu T2 titik minimum, dia tak tahu hal laju berapa. Dia masukkan nilai T2 tu ke dalam rumus hal laju. Masuk balik dalam. Okay, 3 T2 tolak 12 T. Dapat 3 T2 tolak 12 T. So semua T dengan 2. So dapat hal laju dah negatif 12. Okay, lepas tu dia plot sebab dia nak sifar sampai 5. Okay, mula daripada sifar, akhir sampai ke 5. Itulah step-step dia buat yang untuk 5 pula. So dapat 15. Okay, kita tengok penilaian kendiri 4 dekat muka surat 219. Okay, yang ni awak kena salin dekat dalam buku tulis awak. Nampak tak? Nampak kan? So ada satu bergerak di sepanjang garis lurus dari satu titik tetap O seperti saat selepas meninggalkan O. Okay, so kita anggap O tu sebagai titik mula dia. Okay, sesaran Zara di okay, no? S sama dengan 6T kuasa 2 tolak T kuasa 3 tolak 9T. Sabar sayang, ya mama sayang adik. Apa lagi sayang mama ni? Sabar adik, sabar. Bawa tenang, satu lagi. Gila tengok Didi. Sama dengan kejap nak I, kejap nak I. 6T kuasa 2, kejap. Tolak kuasa 3, tolak 9T. Nah, air. Pegang, no. Baik. Nanti bagi tu cantik. Okay, so ini sesaran cikgu salin. Dia suruh awak ungkapkan hal laju. So ini yang first benda yang dia nak. Dia suruh awak ungkapkan hal laju V dalam sebutan T. Kemudian lakar graf hal laju bagi gerakan Zara sifar 4. Okay, so kita buat ds per dt sebab kita nak cari V. So V sama dengan ds per dt sama dengan untuk 6T kuasa 2. Okay, 6T kuasa 2. Alia, kita bezakan dapat berapa Alia? 12T. Pandai. Okay, T kuasa 3. T kuasa 3 kita bezakan dapat berapa Arif? Alif juga panggil. Dapat berapa Arif? Ingat tak Arif? Tak ingat. Kau tak ingat? Macam tadi cikgu kata kita bawa kan. So 3 darab depan ni 1 kan. So jadi negatif 3. T, okay 3 darab 1. So kuasa 2. Tolak, okay 9T. Aiman, apa jadi kat 9T Aiman bila dibezakan? Dapat 9 je. Dapat 9 je, betul. Okay, bila kita ada, kita punya unknown. Okay, satu, bila dibezakan dia akan gone, dia hilang. Dia akan ambil dia punya nombor sahaja. So negatif 9. Jadi ini adalah kita punya hal laju. Okay, 12T tolak T kuasa 2 tolak 9. Okay, lakar graf hal laju masa bagi gerakan Zara. Okay, so kita lakar. Sebab dia nak hal laju masa, jadi di atas ini adalah hal laju macam tadi. Okay, di bawah ni adalah masa T. Okay, hal laju masa. Okay, start dengan titik sifar. Start dengan titik sifar. Gunakan yang ini, kita tengok berapa nilai T bila kita punya hal laju sifar. So kita start dengan apabila V sama dengan sifar, dia tak bergerak, tak ada hal laju. Kita gantikan 12T tolak 3T kuasa 2 tolak 9 sama dengan sifar. So yang ni kita buat dalam bentuk EQN. Okay, kita buat EQN. So sini kita susun balik. Okay, T kuasa 2 kat depan. Negatif 3T kuasa 2 tambah 12T tolak 9 sama dengan sifar. Okay, bila exam nak buat EQN, make sure EQN awak dalam mudah dulu. Memang kalau awak tak dapat jawapan tau. Tapi always make sure awak tulis dia dalam termudah dulu dan barulah awak buat EQN untuk dapat markah. Kalau tak nanti awak tak dapat markah. Okay, so ni kalau kita bahagi 3 kita akan dapat negatif T kuasa 2 tambah 4T tolak 3 sama dengan sifar. Okay, kita bagi semua dengan 3. So kita dapat yang ini. And then daripada situ baru kita buat EQN. Okay, jadi nilai A awak tekan mode 2 kali sampai jumpa EQN. Daripada EQN jangan ambil unknown, ambil degree
ambil degree 2. A adalah untuk yang kuasa 2, jadi nilai dia -1. Okay, B ada 4. Okay, B 4. And then C kita 3. Okay, so dapat nilai T1 kita 3, T2 kita 1. Okay, so supaya tak tersilap, okay, awak boleh start dengan sebelum awak buat EQN, awak terus buat T tolak dengan T tolak dekat sini. Ini sama dengan sifar. Kemudian sini awak tulis T1, okay, T1, sini T2. Supaya awak tak tersilap terletak X. X nanti awak ada salah kan? Tak apa. T1 kita 1, 2 kita 3. So 1, sini 3. Okay. So 1 dengan 3 maksudnya B sifar. Okay, 1, 2, 3, buat extend sikit 4 sampai 4 kan? T4 kan? Okay, T1 sifar. Buat colour lain lah. So, B sifar, T1. T yang seterusnya bila B sifar adalah 3. Okay, so kita tahu tengah dia mestilah 2 ni. Nampak tak tengah-tengah dia? Ambil tengah-tengah dia. Okay, pada tengah-tengah dia tu kita gantikan pula. Kali ni kita V pula berapa. Dia melengkung ke atas ke dan melengkung ke bawah. Okay, so kita cari nilai untuk V pula. Okay, kita masukkan 2 ni nilai T kan. Kita punya persamaan V tadi adalah V sama dengan 12 T tolak 3 T kuasa 2 tolak 9. Okay, so kita cari nilai V. Kita masukkan nilai T. T kita sekarang 2, kita ambil yang tengah. So V sama dengan 12 darab 2 tolak 3, 2 kuasa 2 tolak 9. Hafiz dapat berapa Hafiz? Kalau cikgu tak confident dengan jawapan tu, cikgu tekan kalkulator, cikgu boleh tak? 24 tolak kalkulator tak? Janganlah sampai tidur. 3. Berapa tu? Siapa yang jawab tu? Atif? 3. 3? Betul? Tak confirm pula. Cikgu baru nak meletakkan keyakinan kat korang ni. So tolak 3, Betul 2 betul. kuasa. Betul. Okay, betul 3. So 3 tu kita duduk dekat belah paksi Y jadi kita tandakan paksi Y dulu. Sini 1, ni 2, sini 3, sini 4. So nilai T apabila T2, okay, apabila T2 nilai V dia adalah 3, so kat sini. Jadi dia melengkung ke atas. Okay. Next, last sekali untuk nilai T4. Kita nak tahu bila dia T4 nilai V dia berapa. Kita buatlah. Okay. Okay, sama dengan buat yang sama. Darabkan dengan T4 sekarang. Darab tolak 3, 4 kuasa 2 tolak 9. Okay. Next, berapa Ain? Velocity. Halaju. Velocity. Dapat berapa halaju dia? -9. -9. Okay, yang lain setuju -9? So, cikgu kena extend sampai ke bawah ni. Graf awak kena panjangkan sampai ke bawah -9. Okay, so yang ni maksudnya kita kena tarik sampai ke bawah. So let's say lah sinilah -9-nya. Okay, -9. 4, -9. Awak tariklah graf awak. Cikgu kan kau tarik kan hilang pula cikgu dah tulis ni. Okay, so awak tarik. Jadi kita dapatlah dia punya graf halaju. Dah siap. Okay, nombor 2 sama macam soalan nombor 1. Jadi nombor 2 cikgu tinggalkan, nak buat sendiri. Kita pergi ke soalan nombor 3. Nombor 3 ni sebab dia macam dia ada pemalar. Okay, dia ada pemalar. So dia lain sikit. Jadi kita buat sikit lah nombor 3 ni. Okay, kita pergi ke 3. Jangan risau, tadi ada copy dia. Nanti cikgu akan transfer semua ni dalam PDF file. Jadi kita tengoklah sama-sama. Okay, kita pergi soalan 3. Suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus dari satu titik tetap O pada masa selepas O, selepas meninggalkan O, halaju awal ialah 3 ms negatif 1. Okay, kemudian dia bagi sasaran, dia bagi halaju awal Dia bagi halaju awal.
Okey, dengan K ialah satu pemalar. Okey, tentukan nilai K bukan bahawa halaju itu diberi oleh V sama dengan 3T 1 kuasa 2. Okey, so apa step yang pertama? Kita ada S. Okey, kita ada S, kita T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tambah KT. Okey, jadi K ni adalah pemalar. Layan dia sebagai satu nombor. Okey, pemalar adalah nombor. So anggap dia sebagai satu nombor K ni. Kita tak tahu nombor dia berapa. So sekarang kita buat pembezaan macam biasa. Okey, untuk cari hal laju. Laju adalah ds per dt. Maksudnya awak kena bezakan sesaran awak. Okey. So 3 buat pergi depan jadi 3t. Okey, 3 tolak 1 jadi kuasa 2. Bezakan dia. Okey. Lepas tu yang ni pula 2 buat pergi depan jadi negatif 6. Salin balik t. 2 tolak 1 dapat 1, tak payah tulis. Okey, KT nak bezakan KT, kita kata K ni anggap dia sebagai nombor. T kuasa 1, bila kuasa 1 dia hilang. So salin balik nombor tambah K. So V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 6T tambah K. Ini adalah kita punya velocity, kita punya hal laju. Okay, hal laju awal adalah meter. 3. Jadi kita boleh tulis sini 3. Lepas tu dia kata hal laju awal. Macam mana kita nak dapatkan T? T dia jadi berapa? Okey, bila hal laju awal, okey, so kita anggapkan T dia sebagai sifar. Okey, so kita cuba gantikan T dengan sifar dekat sini. Tolak 6, sini sifar, sini tambah K. So berapa kita dapat? Kita akan dapat dekat sini K sama dengan 3. Okey, betul. Sebab ni sifar, ini pun mati. So kita dapat K sama dengan 3. Okey, masukkan semula kesamaan. V kan 3 T kuasa 2 tolak 6 T tambah 3. Tadi tambah K. Okey, sekarang K ni kita dah ganti dengan 3. So tambah 3. Okey, macam mana kita nak jadi bentuk ni pula? Kita dah jawab soalan ni, nilai K. Dah dapat dah. Ni nilai K. Okay, sekarang kita nak bentukkan supaya sama macam yang dia bagi. Nampak tak? Dia faktor keluar 3. So kita faktor keluar 3 dulu. Okay, kita faktor keluar 3, kita akan dapat 3 kat sini. Di dalam dapat T kuasa 2. 6 bahagi 3 dapat negatif 2T. Okay, 3 bagi 3 dapat 1. Okay, lepas tu yang ini kalau awak tekan EQN, awak akan dapat nilai sama. Okay, kalau kita tekan EQN, kita standby dulu tempat, T tolak. Okay, so kita tekan EQN. Nilai A kita 1 sebab T kuasa 2. Okay, so nilai dia 1. B kita negatif 2T. Jadi B kita adalah negatif 2. Okay, C kita 1 sebab dia tambah 1, so 1. So tengok X 1. X pun dia tak buat X 1. X ada 1 je nilai iaitu 1. Maksudnya di sini, okay, T tolak 1, T tolak 1. Kan sama kan? T tolak 1, T tolak 1. Jadi kita boleh mudahkan dia jadi T tolak 1 kuasa 2. Kan sama? Ada sama. Yeay. So ini shown. Tunjukkan. Sebab dia suruh tunjukkan. Jadi terbukti ataupun shown. Okay, so siap. Dia siap. Itu soalan A. Okay, ni adalah soalan 3A. Okay, 3B. Lakar graf hal laju masa. Step yang pertama. Nak buat apa Alia bila nak lakar graf? Buat apa? Sata. Betul. Betul, buat sata. Betul. Kita buat sata. Y kita apa? X kita apa? Y tu V. Okay, X X kita? tu T. Okay, betul. T. Okay, V dengan T. Okay, tengok dekat kita punya persamaan ni pun ada V dengan T. So, V, T. Okay, so kita start dengan V sifar dulu. Kita start dengan V sifar. Okay, V sifar maksudnya apabila, kita bagi ruang sikit lah.
muat pula kejap lagi buat grafnya. Okay, so apabila V sama dengan sifar, jadi kita masukkan nilai sifar kat sini So sifar sama dengan 3 T tolak 1 kuasa 2. Ni lagi senang ni. T buat pergi sebelah, 3 buat pergi sebelah. Bagi sifar je, jadi sifar balik. So sifar T tolak 1 kuasa 2. Macam mana nak matikan kuasa? Kita buat punca kuasa. Sebab ni sifar. Okay, bila ni sifar, kita punca kuasakan pun dapat sifar. So sini dah tinggal T tolak 1. Bawa negatif 1 ke sebelah, jadi sekarang T sama dengan 1. Okay, maksudnya sifar sini 1, 2, 3. Sebab dia nak T sampai 3 kan? Sifar sampai 3. So sifar 1, 2, 3. Okay, T1 adalah V1. So kita tanda. V1 pula, V sifar. So T1, V sifar kat sini. Jadi macam ni kita tak dapat nilai, so kita tak boleh cek titik tengah. Tak boleh nak assume dia maksimum kan. Maksudnya kena buat satu-satu. Buat pula untuk T2, buat pula untuk T3. Okay, so ni meleceh sikit. Jadi kita buat untuk T2 pula. Okay, so apabila T sama dengan 2. Okay, kita ada V sama dengan 3. T kita 2 sekarang kan? So 2 tolak 1 kuasa 2. Dapat berapa ni? 2 tolak 1, 1 kuasa 2, 1. Kita darab 1 dapat 3. So V kita 3. Ini 1, 2, 3. Okay, so bila T2, V3 kat sini. Bukan V3 ke? Betul lah. Cikgu tanda kat 2. Aigo. Salah tarik. Okay, betul. Okay. Teh sini lah. Pening dah cikgu. Okay, so sini. Okay, internet. Okay, dah. Okay, next. T3, berlebih lagi. Kita kena lagi 1. T3. So, bila T sama dengan 3. So, V sama dengan, okay, sama juga. 3. Okay, T sekarang adalah 3. So, 3 tolak 1 kuasa 2. 3 tolak 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 4 darab 3 dapat 12. Oh, untuk V. So, tarik teh. Okay. Awak kena tarik V. Tarik sampai ke V12. Okay. Lepas T3 adalah V12. Cikgu punya ni nampak macam tak aci sangat lah sebab cikgu tak ikut skala. Korang kan pakai buku kotak-kotak kan? So buat cantik-cantik 1, 2, 3 sampai 12. Nanti dapat nampaklah dia punya graf dia lawa sikit. Okay, so kalau tengok dia ni tak ada hal apa tu dia punya kelajuan dia naik turun tak ada. Ini dia terus seorang ni. So terus begitu. Okay, yang ni sebab dia nak start bersifar kan. So ini kita boleh buat pergi sini. Dia nak start daripada T sifar. Okay, T lebih besar ataupun sama dengan sifar. So kita tarik pergi ke sifar. Okay, so dapatlah. Itulah bentuk dia punya graf. Tak cantik graf cikgu. Graf korang lawa lagi nanti. Okay, siap. 1. Bersatu. Okay, kita pergi seterusnya. Kita nak tentukan laju seketika suatu zarah. Hal laju seketika. Hal laju pada waktu yang tertentu lah. Okay, so hal laju seketika pada masa K. Okay, apabila masanya adalah K. Ini benda yang simple je lah. So kita tengok kat bawah. Dia bagi apa lagi? Dia kata, dia tunjukkan graf sesaran masa gerakan suatu zarah. Ni kecurunan sama, maka hal laju zarah itu sama pada sebarang masa. Okay, sini kecurunan dia tak berubah, konsisten aja. Maksudnya dia punya hal laju dia pun konsisten saja. Jadi ini menunjukkan graf hal laju seragam. Okay, kalau yang ini pula, nampak dia macam graf kita yang tadi. Okay, graf kita yang soalan yang ni. Okay, soalan macam ni graf yang ujungnya. Okay, dia macam graf kita yang ni. Dia kata A, B dan C kecurunan itu adalah positif. Okay. And then sifar negatif masing-masing. Ini kecurunan positif. Ini kecurunan sifar. Okay, sebab dia straight kan. So sifar macam titik pusingan. Titik pusingan untuk pembiasaan kan sifar sama dengan sifar.
Okey, lepas tu yang ini adalah kecurunan yang negatif dia turun. Okay, hal laju. And then dia kata inilah menunjukkan dia punya hal laju positif, hal laju seketika sifar dan hal laju negatif. Hal laju negatif dia berhenti kat situ sekejap and then dia turun. Okey. Ni ada maksud. Ini bagus ni. Hal laju seketika sifar bermaksud zarah itu berada dalam keadaan pegun. Pegun maksudnya zarah tu terstop sekejap. Lepas tu dia terberhenti seketika. Gitu. Okey. Hal laju positif maksudnya bergerak ke kanan. Sekiranya arah kanan diambil sebagai arah positif. Okay, arah kanan. Ini kita jumpa dalam tajuk sesaran. Siapa yang kelas sesaran minggu lepas dia tahu. Kita akan mention sama ada di kanan positif ataupun ke kiri yang positif. Kalau ke kanan positif, pergerakan adalah pergerakan yang negatif, berlawanan. Okey. So yang ni dia kata dia mengambil ke kanan sebagai arah positif. Maksudnya hal laju positif bila dia gerakkan, hal laju negatif bila dia gerak ke kiri, berlawanan lah. Okey, so kita tengok latihan yang terakhir. Terakhir belum. Kenapa belum terakhir? Banyak cikgu buat ni. Terakhir. Terakhir sebenarnya tapi sebab dia ada 3 soalan. So dia bergabung dengan muka surat sebelah. Okey, kita tengok penilaian diri 5. Wih, laju tu nak pergi penilaian diri 5, tak tengok contoh langsung. Oh. Okay, tak apa. Kita teruskan kita punya belagak. Okay, kita buat penilaian diri 5 dengan assumption kerja masa fizik Orang tell ni, korang dah belajar dalam fizik. Cikgu dah tinggal lama fizik. Cikgu ingat. Korang ajar cikgu kalau cikgu salah. Okay, soalan 1. Seketel batu dilontarkan secara mencancang. Mencancang arah ke mana? Ke atas ke kanan ke kiri? Siapa tahu? Atas. Pandai. Mencancang ke atas. Betul. Okay, so mencancang pergerakan ke atas. Oh, dia ada titik ke atas. Untunglah dari satu titik letak O. So dia ke atas. Okay, so sesar dari O pada masa T saat selepas dilontarkan diberi oleh S sama dengan 8T tolak 5T kuasa 2. So ni cikgu tulis balik. Okay, sesaran sama dengan 8T tolak 5T2. Okay, besar kan, ini penuh. Okay, ungkapkan hal laju dalam sebutan T. So bila nak ungkapkan laju, apa yang kita nak kena buat? Kita kena buat dia punya pembezaan, okay? Mesti buat dia punya pembezaan. Benda yang sama ni, kita dah ulang 3 kali, 4 kali. So hal laju sama dengan bezakan sesaran perkan dengan masa. Okay, so kita buat pembezaan. 8T, nampak? Ni T kuasa 1. Apa jadi kat dia? Dia hilang. 8 saja. So sini 8. Dan okay, ni 2 darab dengan 5 dapat 10 T. 2 tolak 1 dapat 1 tulis. So ini kita punya hal laju. Okay, ini hal laju, ini yang kita akan pakai untuk seterusnya. Okay, seterusnya cari, baru nak pergi kat soalan. Soalan yang pertama, dia nak hal laju awal batu itu. Siapa cikgu cakap tadi? Awal berapa? Ain. Berapa Ain? Bila hal laju awal berapa T? Berapa nilai masa? 0. Ui, Ain tu kan suara lelaki tu. Tahulah aktif. Janganlah begitu. Rindukan Ain ke? Okay. So hal laju awal maksudnya T Tak sama adanya. dengan sifar. T sama dengan sifar. Okay, so V sama dengan 8 tolak 10. T ganti dengan sifar. Ni sifar lah. So dapat hal laju dia sama dengan 8 unit MS negatif 1. Daripada tadi cikgu ajar tak ada unit kan. Nak pergi faham dulu. Last ni baru kita sebut unit. Okay, so buat unit. Okay, B. Hal laju batu itu pada T sama dengan 1. Okay, so ganti. T sama dengan 1. T sama dengan, okay ganti. 8 tolak 10 ganti dengan 1. Okay, so dapat berapa ni? Negatif 10 tolak 1 dapat negatif 10. 8 tolak 10 dapat negatif 2. So hal laju 2 MS negatif. Okay, so hal laju yang kedua apabila T sama dengan 1 adalah negatif 2 MS 1. Okay, soalan C. Masa apabila batu itu berada dalam pegun.
batu itu berada dalam keadaan pegun. Maksudnya batu itu tak bergerak. Dia kan kita lontar ke atas kan, dia stop sekejap sebelum dia turun. Tadi kita dah tengok bila dia berada dalam keadaan pegun, maksudnya dia punya ds dt dia sama dengan sifar. Ataupun halaju dia sendiri sama dengan sifar. Dia tak bergerak. So dia tak ada halaju. Halaju dia sifar. Okay, so kita gantikan. Sifar sama dengan 8 tolak 10 T. Okay, so bawa ke sebelah jadi 10 T sama dengan 8. T sama dengan 8 per 10. Kecilkan jadi berapa ni? Sifar 2. So sini jadi 4, sini jadi 5. So T sama dengan 4 per 5 saat. Ataupun biasanya masa ni sedap kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan kan. Dia cantik sikit. So 4 per 5 adalah 0.8. So 0.8 saat. Dia cantik sikit bila cantik bila kita buat dalam perpuluhan. Okey, D. Halaju batu itu apabila kembali ke O semula. Berapa halaju dia kembali ke O? Dia start daripada O, dia naik atas, turun bawah. Okay, so apabila kembali ke O semula berapa halaju dia? Macam ni kita nak buat. Macam mana kita nak buat ini? Kalau awak tengok dekat sini, okay, awak perhatikan kat sini, batu tu kan naik ke atas kan? Okay, kita lukis gambar. Contohnya sini Hafiz. Okay, Hafiz hari ni dia main baling-baling batu. Kat tangan dia ada batu. Hafiz baling batu di atas. Okay, for sure batu tu akan turun balik ke bawah. Sebab adanya tarikan graviti. So ini adalah titik O. Titik awal Hafiz baling batu. So dia kata kembali ke titik O. Okay, ni adalah titik sebab dia nak ubah arah. So dia jadi pegun sekejap kat situ sebelum dia turun. Okay, kalau ke ini tadi kita buat halaju awal adalah 8. Okay, maksudnya ke atas ni adalah 8. Okay, ke atas tu adalah 8. Kemudian tadi bila lepas satu saat dia turun sikit, nampak negatif 2 dah menunjukkan penurunan. So dia turun sikit. Jadi kat sini mungkin negatif 2. So rasanya bila dia kembali, berapa halaju dia? Bila dia kembali ke O semula. Berapa? Aiman, berapa Aiman rasa-rasa Mai? Negatif 6 ke? Jangan negatif 6. Negatif 8. Yes, jawapan dia negatif 8. Okay, bukan negatif 6 tu baki daripada sini. Yang ni dia nak batu tu kembali ke O semula, maksudnya dia nak daripada titik pegun turun balik ke bawah batu tu. Okay, so halaju dia adalah negatif 8 sebab sama macam halaju naik. Okay, kalau ikut pengiraan dia sama dengan sifar punya pengiraan. So kita masuk tadi kan 8 tolak 10 sifar. Bezanya sekarang velocity kita adalah negatif dekat depan. Velocity kita negatif dekat depan sebab dia dah jadi halaju negatif. Dia turun ke bawah, dia dah jadi arah bertentangan. Tadi batu tu ni atas, halaju positif. Ke bawah, halaju negatif. So bila dah ada negatif kat depan ni, kalau kita dapat kat sini 8, negatif ni kita kena transfer kan. Dia jadi negatif 8 ms per saat. Tu dia. So siap soalan penilaian diri 5. 5 soalan 1. Lagi soalan tengok susah tak? Kalau susah kita buat, tak susah korang buat. So okay, satu Zara bla 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 halaju minimum bla 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 soalan lain kan? Jom kita buat. Ni last. Lepas tu habis kelas kita. Setengah jam je tak lama. Okay, so kita tengok dia batu Zara bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui satu titik tetap O. Pada saat Zara itu sesarannya diberi, okay, so dia bagi sesaran. Jadi bila nak kira halaju sesaran ni sangat penting. Okay, sangat-sangat penting maka kita keluarkan dia. Okay, sesaran sama dengan T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 tambah 9 T. Okay. So ungkapkan halaju dalam sebutan T. Ungkapkan halaju. Halaju adalah okay, halaju adalah pembezaan sistem per masa. So ds per dt. T kuasa 3. Cikgu tak kira. Cikgu kena tanya
sampai Arif dapat jawapan yang betul. T kuasa 3 beza ke jadi berapa Arif? Berapa Arif? 3T kuasa 2 je ke? Betul dah. Yeay, dah boleh berkelas. Okay, so dia jadi 3T kuasa 2. Pandai. Okay, so yang ni soalan je. Ni buat ke depan jadi negatif 12T. Okay, sebab tu. Okay, 9T. T ni nyah daripada sini. So dapat 9. Okay. So ini adalah dia punya velocity. Dia nak pakai. Okay, tanda sikit. Ingat. Okay, next. Seterusnya, mengambil arah ke kanan sebagai arah positif. Okay, arah ke kanan positif. Jadi kita akan tulis sebab dia mention. Tadi dia mention tak? Kita ingat. Okay, so arah ke kanan positif Maksudnya bila dia ke kiri, dia akan jadi negatif. Dia start dengan titik sifar. Ni titik mula dia. Okay, titik O. Okay, hal laju minimum zarah. Okay, hal laju minimum. Macam ni kita nak dapatkan hal laju minimum. Macam nak dapat hal laju minimum. Kita tak tahu ni korang belajar fizik ni. Dalam fizik hal laju minimum kita buat macam mana? Kalau kita buat graf. Okay, kalau kita buat graf. Kalau kita pergi graf kan. Ini graf dia. Dia turun macam ni lah. Ni minimum dia. Apa idea kita ada? Cikgu dah try buat graf. Nampak ada graf ni kat sini. So V sama dengan sifar sebab kita cek nilai T. Okay, so kita masukkan sifar sama dengan 3T kuasa 2 tolak 2T tambah 9. Okay, make sure awak buat dia dalam keadaan yang paling mudah, paling kecil. So bahagikan semua dengan 3 dulu. Sini akan jadi T kuasa 2 tolak 4T tambah 3 sama dengan sifar. Okay, so supaya tak salah, T tolak dengan sifar. Nilai T yang pertama, nilai T yang kedua. Okay. So tekan EQN. 1, B kita negatif 4, C kita 3. So kita dapat jawapan dia 3 dengan 1. Macam soalan tadi je. Terus 3, sini 1. Jadi sini 3, sini 1. Kita plot kat sini, kita akan dapat sini 1, sini 3. Kan? So tengah-tengah ni dah tentulah 2. T sama dengan 2. Jadi nak cari hal laju minimum, maksudnya kita kira T sama dengan 2. Okay, T sama dengan 2. Okay, apabila minimum. Okay, jadi V sama dengan, okay, maka 2 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 tambah 9. Okay, so tekan kalkulator. 3 darab 2 kuasa 2 tolak 12 darab 2 tambah 9. So kita dapat negatif 3. Okay, so V sama dengan negatif 3. Tak, betul. So jawapan dia V sama dengan negatif 3. Ini soalan A. Bukan soalan A. So ni soalan A. Jadi ini kerja yang terfikir di kepala cikgu lah. Untuk fizik cikgu tak tahu macam mana cara awak cari hal laju minimum. Kalau share lah, cikgu tak tahu lah, tak ingat. Okay, B. Soalan B. Okay, soalan B, hal laju zarah itu pada T sama dengan sifar. Okay, so ini senang. Kenapa V senang? Okay, V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 12T tambah 9. Okay, dia nak T sama dengan sifar. So bila T sama dengan sifar, gantilah semua T dengan sifar. Sifar kuasa 2 tolak 12 darab sifar tambah 9. Mati. So V dengan 9 ms negatif 1. Dah siap. Ni senang. Okay, C. Nilai T apabila zarah itu berhenti seketika. Dia berhenti seketika. Kita dah dapat dah ni tadi. Dia berhenti seketika maksudnya dia sifar kat sini kan. Okay, dia sifar, dia berhenti. So dia dekat sini. Jadi berapa nilai T? Tanya balik ni.
Oh, dia ada soalan lagi satu. T sama dengan 5 kat sini. Okay, so ada lagi satu. T sama dengan 5. Okay, so T sama dengan 5. Yang ni kita kena buat dulu. B2. Tinggal pula. So, dengan buku surat belakang pun perasan. Okay, so yang kedua kita masukkan T dengan 5 pula. Okay, so V sama dengan 3 dan hurungan 5 kuasa 2. Tolak 12. Darat 5. 9. Dapat berapa ni? Yang sonyap je, memang cikgu tanya. Siapa cikgu nak suruh kira kan? Kira Tiff dapat berapa Tiff? 24. Ui, laju. 24 siapa tu? Okay, 24 tak dan je Tiff. Okay, 24 V Okay, betul. 24 MS negatif. Baru cikgu nak melihat. Kita dapat jawapan dia. Okay, so nilai T apabila zarah itu berhenti seketika. Okay, dia cakap zarah tu pegun. Jadi untuk soalan C ni, J kan? Macam mana kata kalau kita tengok sebelah kan? Tadi tak contoh dia yang sama. Dia buat macam mana? T sama dengan 2 kan? V sama dengan sifar. Okay. Nampak tak dia punya konsep dia dekat sini? Kat sini dia kata, kat sini kan? Bila hal laju seketika sifar, zarah tu berada dalam keadaan pegun. Okay, mestinya kita akan dapat nilai yang kat sini. Bila kita titik, betul tak? Secara logiknya. Okay, maksudnya kalau kita buat dekat graf kita, bila zarah tu pegun, okay, pegun maksudnya dia duduk sini. Okay, kat sini nilai dia. Kat sini zarah tu pegun. Maksudnya T dia mesti 2 kan? Tapi tak. Dalam jawapan, dia bagi nilai T dengan cara dia nak awak buat juga dy dx dengan sifar. Okay, dia nak awak buat dy dx dengan sifar, maksudnya nilai T nanti awak akan dapat 1 dengan 3 ni, bukannya 2. Yang itu yang cikgu pun tak boleh nak ni jugalah. Macam kenapa konsep dia macam ni? Kan? Pemahaman berdasarkan graf dengan pemahaman berdasarkan rumus, dia jadi tak tally tau. Kan, kalau dia kata dy dx sama dengan sifar, dia kata so zarah tu dia akan pegun pada nilai 2. Tapi jawapan zarah tu pegun pada 1 dengan 3. 1 dengan 3 mana ada dia berhenti seketika, betul tak? Siapa boleh bangkang? 1 dan 3 dia tak berhenti. 1 dia baru nak mula. 3 dia pergi balik kat titik mula. Kemudian dia naik sikit ke atas lah kalau dia sambung perjalanan dia. Tapi untuk yang berhenti seketika tu, seperti kat bawah tu. Okay. So untuk yang C ni, KIV, nanti cikgu nak minta pendapat cikgu. Istilah dia dengan dia punya konsep pada graf. Berhenti seketika. So sini sepatutnya DS dt sama dengan sifar. Kalau dia pakai rumus dt sama dengan sifar, yes, memang kita akan dapat nilai ni. Tapi kalau ikut logiknya graf, zarah tu tak pegun pada yang ini. Zarah tu pegun dekat titik tengah tu. Okay, ni. Kita terus pergi ke D. Nanti cikgu update. Okay, untuk D, dia minta tempoh masa apabila zarah itu bergerak ke kanan. Okay, dia ke kanan kena positif. Bila positif maksudnya V dia mesti besar daripada sifar. Kita tengok graf kita ni. Okay, sebab tadi kita dah buat T sifar, kita dapat V kita 9. Okay, maksudnya dia start daripada 9 ni kat sini. V kita 9. So ini nilai V yang positif yang cikgu highlightkan ni. Okay. Yang ini adalah V yang positif, yang ini pun adalah V yang positif. Okay, yang di bawah ini adalah V yang negatif. Okay, itu adalah nilai V yang negatif sebab tadi kita dah kira. Okay, V T2 kita dapat V kita negatif 3. So di situ adalah nilai V yang negatif. Jadi kawasan nilai V yang positif ini adalah kawasan yang di sini dengan kawasan yang di sini. Okay, nilai V positif, nilai V yang positif, nilai V positif, negatif kat bawah. Okay, jadi T dia apabila V negatif, okay, T dia adalah, tengok yang first, dia daripada sifar sampai 1. So sifar kurang sama dengan T kurang sama dengan 1. Kemudian T lebih besar sama dengan 3. So tu je. Okay, nanti cikgu pakai graf. Dia senang pakai graf lah benda ni. Hal laju, sesaran, pakai graf. And then lebih memudahkan hidup kita berbanding pakai rumus.
Okay, so tu je. Dah siap. Yeay, tak ada lagi kan? Habis dah. Yeay, yeay.